Tepat jam 2 petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam edisi MG 8 Oktober 2020. Berita utama, istiadat mengangkat sumpah jawatan jemaah menteri dan pembantu menteri baharu itu berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Juha Mahiruddin. Ini berikutan Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah, Datuk Haji Jinor, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman, sudah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah yang baharu pada 29 September lalu. Ini disusuli dengan Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah yang juga Adun Lamak, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin yang mengangkat sumpah sebagai Timbalan Ketua Menteri. Turut mengangkat sumpah sebelum ini adalah Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR yang juga Adun Tambunan, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan sebagai Timbalan Ketua Menteri 2. Berita nasional. Sebanyak 28 kawasan di Kuala Selangor akan mengalami gangguan bekalan air berjadual mulai jam 9.30 pagi 13 Oktober ini. Ia terjejas susulan loji rawatan air Sungai Sirih henti tugas sementara waktu dan dijangka pulih semula jam 10 malam pada hari yang sama. Ketua Komunikasi Korporat Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Elina Basri berkata, kerja penggantian injap akan dijalankan membolehkan loji beroperasi dengan lebih cekap serta memastikan semua peralatan sentiasa berada dalam keadaan baik dan optimum. Tempoh masa gangguan dan pemulihan bekalan air berbeza mengikut kawasan. Selain bergantung jarak lokasi premis pengguna dari LRA Sungai Sirih dan tekanan air pada sistem agihan, Air Selangor juga menasihatkan para pengguna yang terjejas untuk menyimpan bekalan air secukupnya dan menggunakan air secara berhemah sepanjang tempoh gangguan bekalan air berjadual ini. Polis akan memanggil pemilik akaun Facebook MGAG yang didakwa mempersendakan gambar Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di laman media sosialnya pada semalam. Timbalan Pengarah Siasatan dan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Deputi Komisioner Mio Farid Al-Atraj Wahid berkata, pihaknya sudah membuka kertas siasatan selepas satu laporan polis dibuat di Senawang, Seremban pada semalam. Jelasnya, siasatan sedang dijalankan dan mereka yang terbabit akan dipanggil untuk memberi keterangan. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi 1998. Baru-baru ini tular di media sosial memaparkan gambar Dr. Nur Hisham yang sedang mengadakan sidang media dari rumahnya disunting menjadi gambar yang mengaibkan. Bagaimanapun, pemilik akaun berkenaan telah memohon maaf dan mengeluarkan gambar tersebut daripada akaun namun sempat ditangkap layar serta ditularkan oleh pengguna media sosial lain. Barisan Nasional BN dan UMNO disaran tidak meletakkan calon bagi pilihan raya kecil PRK Batu Sapi Sabah. Ketua Pemuda BN yang juga Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang mengutarakan cadangan itu, berkata ia mengambil kira kegawatan penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Katanya penularan virus berbahaya itu semakin meruncing di Sabah dan berupaya mencetuskan risiko keselamatan terhadap rakyat. Cadangan sama juga disyorkan kepada semua parti politik lain termasuk Parti Perikatan Nasional bagi mengekalkan pegangan kerusi berkenaan yang ketika ini di bawah Parti Warisan Sabah. Fokus ketika ini harus diberikan untuk membendung wabak COVID-19 daripada terus menular selain membantu rakyat menangani keperitan hidup yang terkesan dengan kegawatan ekonomi akibat pandemik. Kerusi Parlimen Batu Sapi kosong berikutan kematian penyandangnya Datuk Liew Vui Kuang yang juga bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang pada 2 Oktober lalu. Mendiang adalah penyandang jawatan pengerusi tetap warisan berasal dari Kota Belud dan dipilih sebagai Ahli Parlimen Batu Sapi pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Berita luar negara. Setakat ini, tidak ada kes jangkitan coronavirus yang dilaporkan dalam kalangan jemaah umrah. Ketua Umum dua Masjid Suci dalam satu kenyataan yang memuji para jemaah kerana mengikut peraturan langkah-langkah pencegahan. Arab Saudi akan memfokuskan pada 4 elemen utama: pencegahan, pembasmian kuman,
pemindahan dan kesedaran sebagai sebahagian daripada rancangannya untuk meneruskan semula umrah. Menurut jurucakap pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam menyediakan 4 pusat pengasingan kesihatan bagi mana-mana jemaah yang menunjukkan simptom virus dan mereka yang disyaki terjangkiti. Arab Saudi mengumumkan pelaksanaan umrah secara berperingkat-peringkat pada 4 Oktober lalu setelah ditangguhkan sejak pertengahan Mac bagi pencegahan penyebaran coronavirus. Warga negara dan penduduk dibenarkan mengerjakan umrah dengan kapasiti 30% atau 6,000 jemaah sehari yang akan secara berperingkat-peringkat. Beralih ke berita sukan. Penyerang skuad kebangsaan Safawi Rashid telah diperkenalkan secara rasmi sebagai pemain baru kelab dari Liga Portugal, Portimonense SC pada awal pagi tadi. Menurut kenyataan daripada laman web kelab itu, skuad kendalian Paulo Sergio telah menandatangani Safawi secara pinjaman daripada skuad Johor Darul Takzim JDT dengan pilihan untuk membeli secara tetap. Safawi akan memakai jersey bernombor 29 dan dijangka beraksi di posisi sayap kanan sekaligus menjadi pemain kedua negara beraksi di Portugal selain Nazmi Faiz. Paulo Sergio sebelum ini menegaskan 2 pemain baru dari Asia iaitu Safawi dan Jafar Salmani dari Iran adalah untuk pelan jangka masa sederhana dan panjang untuk kelab itu kerana kedua-dua pemain perlu menyesuaikan diri dengan dunia baru dalam karier bola sepak mereka. Sekian edisi MG untuk petang ini. Jangan lupa ikuti kami tepat jam 7.45 malam nanti untuk perkembangan lebih menyeluruh berita dalam dan luar negara. Juga ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette. Saya Malisa Mansur. Assalamualaikum dan salam hormat.